belajar persamaan linear bab 6 matematik tingkatan 1. Baiklah. Jadi terdapat 3 subtopik yang kamu akan pelajari bagi tajuk persamaan linear. Yang pertama, tajuk 6.1 subtopik persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan 6.3 persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Pada sesi ini kita akan belajar subtopik 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik ya. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita kena tahu dulu apakah maksud persamaan linear. Okey, nama pun persamaan. Apa yang kamu faham tentang persamaan? Persamaan ini ada melibatkan simbol bagi tanda sama dengan ya. Sama dengan sesuatu. Dan apa maksud linear? Okey, di sini ada diberitahu maksud linear ialah yang mempunyai kuasa tertinggi iaitu 1. Ya. Macam contohnya yang cikgu boleh beri okey, 2x. 2x ini mempunyai kuasa 1. Dia punya pemboleh ubahnya ya. Tapi kalau kamu ada x kuasa 2, kuasa tertinggi bagi x kuasa 2 ialah 2. Jadi ini bukan linear. Tapi yang x kuasa 1 adalah linear. Kadang-kadang x kuasa 1 ini juga kita akan tulis sebagai x ya. Yang sama. Okey, jadi dalam topik ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah mempunyai dua maksud. Dia mesti mempunyai, persamaan tersebut mesti mempunyai kuasa tertinggi 1. Dan yang kedua, dia mempunyai satu sahaja pemboleh ubah. Okey. Kita lihat kepada katakan sama ada setiap yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau tidak, dan huraikan jawapan anda. Alright, jadi yang pertama, okay, adakah ini persamaan? Ya, ini mesti persamaan kerana apa? Dia mempunyai tanda sama dengan. Jadi ia adalah persamaan. Namun begitu, kita kena pasti adakah ia merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ya. Jadi kita tengok di sini. Okey, kita lihat kepada pemboleh ubah X. Pemboleh ubah X, dia sebenarnya kuasa berapa? Dia sebenarnya adalah kuasa 1 ya. Seperti mana yang kamu belajar tadi, X kuasa 1 sebenarnya sama dengan X di sini. Okey, jadi jawapannya ialah ya. Kerana mempunyai kuasa tertinggi 1 dan mempunyai satu pemboleh ubah. Kita lihat kepada contoh yang kedua. Ini adalah persamaan. Adakah ia persamaan? Ya, ia ada persamaan kerana ada tanda sama dengan. Namun begitu, adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Tidak. Kenapa tidak? Baik, jadi kita kena pasti kepada dia punya pemboleh ubah. X berkuasa 2. Kuasa tertinggi di sini adalah kuasa 2. Jadi adakah ia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Jawapannya tidak, kerana mempunyai kuasa tertinggi 2. Okey, kita lihat kepada yang ketiga. 5x tambah y sama dengan 3. Okey, di sini kita tengok pemboleh ubah x dan pemboleh ubah y berkuasa 1. Jadi tidak ada masalah. Tapi soalan dia nak satu pemboleh ubah sahaja persamaan linear. Jadi di sini ada berapa pemboleh ubah? Ada 2 pemboleh ubah. Tidak mempunyai 2 pemboleh ubah iaitu x dan y. Okey. Okey, yang keempat, 3xy tambah 2 sama dengan 5. Okey, kita ada pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah xy. Di sini xy sebenarnya bukan linear. Okey, kalau linear dia akan asing-asing pemboleh ubahnya. Jadi kat sini dia ada 2 pemboleh ubah. Jadi dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Okey, jadi di sini untuk bahagian 2 kita lihat tadi suatu nombor kita boleh jadikan dia sebagai pemboleh ubah. Di sini kita boleh buat
ada topiknya. Yang pertama kita ada panjang. Okey. Panjang sebuah buku. Yang kedua kita ada lebar. Kita boleh jadikan pemberi ubah. Yang pertama X, yang kedua Y di sini. Jadi kita boleh buat X sama dengan panjang ya. Sama dengan. Kita buatlah tanda sama dengan 2 kali lebar buku tersebut. 2 kali lebar. Lebar kita anggap sebagai Y. So 2 darab Y, awak akan dapat 2Y lah di sini ya. Hasil tambah panjang dan lebar ialah 25. Okey, jadi hasil tambah bermakna kita kena tambahkan. Jadi di sini panjangnya ialah X. Lebarnya, okey, lebar adalah Y. Jadi Y, jadikan Y sebagai perkara rumus. So Y sama dengan X. So Y sama dengan X per 2 lah. Okey, jadi bila kita nak buat hasil tambah, kita pun buat panjang tambah lebar. Jadi panjangnya adalah X tambah lebar. Lebar kita tahu adalah Y di sini. Jadi Y kita tadi adalah bersamaan dengan X per 2. Jadi X tambah X per 2 sama dengan 25. Okey. Kita nampak ada pecahan di sini. Kita boleh stabilkan dengan mendarabkan kedua-dua belah persamaan dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat X darab 2 dapat 2X. Ya. X per 2 darab 2 kita akan dapat X sama dengan 50. Jadi kita akan dapat 3X sama dengan 50. Okey, ini masih lagi persamaan linear. Okey, cuma contohnya agak mengelirukan sedikit ya. Okey, baiklah. Kita tengok kepada bahagian 3, mewakilkan situasi berdasarkan persamaan linear yang diberi. Jadi, bila kita dapat persamaan linear, kita boleh letak apa-apa saja situasi asalkan dia bersesuaian ya dengan persamaan linear yang diberi. Yang pertama, suatu nombor ditambah dengan 3, hasil tambahnya ialah 10. Jadi ini sangat bersesuaian lah dengan yang pertama ni. So X ni kita boleh umpamakan sebagai suatu nombor, apa-apa saja nombor yang bersesuaian. Okey. Jadi yang kedua, 2Y sama dengan 8. Jumlah harga bagi dua buah buku yang sama ialah RM8. Ataupun apa-apa sahaja situasi yang bersesuaian. Jadi yang ketiga, 2P tolak 5 sama dengan 10. Saya buat umur Ahmad ialah P manakala umur adiknya kurang 5 tahun daripada Ahmad. Jumlah umur mereka ialah 10 tahun. Okey, jika ada pelajar yang tak dapat nak memahami kenapa begini, kita boleh lihat okay, Ahmad ialah P. Ahmad P tak ada masalah. Okay, adik dia kurang 5 tahun. Jadi adiknya berapa sebenarnya? Kalau kurang 5 tahun maksudnya P tolak dengan. Jadi bila dikata jumlah umur mereka ialah 10 tahun, bermakna P adalah umur Ahmad tambah P tolak. Minta maaf ya, disini tolak dengan 5. Okey, sama dengan 10. Maka kita akan dapati P tambah P bersama dengan 2P tolak 5. Kita akan dapat 10. Jadi menepati contoh yang diberi. Okey, menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Terdapat 3 kaedah. Yang pertama cuba jaya, yang kedua kesamaan, yang ketiga adalah pematah balikan. Okey, mari kita tengok. Kita ada 2 contoh di sini. Yang pertama X tambah 3 sama dengan 10, 3X tolak 5 sama dengan 7 dengan menggunakan 3 kaedah ya. Jadi kaedah yang pertama cuba jaya. Okey. X tambah 3 sama dengan 10. Apa maksud cuba jaya? Kita cuba apa saja nilai X yang bersesuaian ya. Okey, di sini saya ada nilai X. Okey, kalau X tambah 3, apakah yang saya akan dapat? Jadi adakah X tambah 3 saya akan dapat 10? Kita lihat ya. Jadi kalau saya andaikan X saya ialah sifar. Jadi di sini kalau X tambah 3 bermaksud sifar tambah 3, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 3. Jadi adakah persamaan ini 3 sama dengan 10? Sudah tentu tidaklah. Okey,
Okey, jadi kalau kita letak lagi apa-apa nombor yang lain, contohnya 1 tambah 3, kita akan dapat 4. 4 pun tidak sama dengan 10. Jadi tidak boleh digunakan nilai X nya. Okey, jadi kita kena cubalah. Jadi kalau kat sini sebenarnya kita dah tengok dah. Apa tambah 3 sama dengan 10, kita terus tahu. 7 lah kan. Jadi kita cuba. Adakah 7? Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10, maka 10 sebenarnya sama dengan 10. Jadi kita buat kesimpulan. Di sini nilai X kita sama dengan 7. Ini menggunakan kaedah cuba jaya. Contoh yang kedua, 3X tolak 5 sama dengan 7. Kita ada X. Di sini kita ada 3X tolak 5. Adakah 3X tolak 5 kita sama dengan 7? Kita dengan lihat ya. Jadi kalau kita letak apa-apa saja nombor yang bersesuaian, mungkin kita boleh letak 3 contoh. Bila X sama dengan 3, 3 kali 3. So 3 kali 3 tolak 5. Kita dapat berapa sebenarnya? 9 tolak 5 kita akan dapat 4. Jadi 4 di sini tidak sama dengan 7. Maka kita perlu fikirkan nombor lain yang bersesuaian ya. Okey, kalau kita letak 4. 3 darab dengan 4 tolak 5. 3 darab 4 dapat berapa? 12. 12 tolak 5 dapat 7. Jadi di sini 7 sama dengan 7. Maka kita pun buat kesimpulan. Jadi X kita sebenarnya sama dengan berapa? X kita sama dengan 4. Okey. Jadi ini merupakan kaedah cuba dan jaya lah. Lihat kaedah yang kedua, kaedah kesamaan ataupun kaedah equality. Okey. Langkah 1, sentiasa pastikan X awak yang kita hendak. Bila X yang kita hendak, maka apa yang kita tak hendak belah kiri tu, kita tak nak tambah 3 ni. Tak nak dia. Bila tak nak, kita kena, kalau tambah 3 nak hilangkan, kita buat apa? Tolakkan dengan 3. Bila kita tolak 3, kedua-dua belah persamaan perlu ditolak dengan 3 supaya menjadi seimbang lah. Okey, maka kita akan dapat X tambah 3 tolak 3 sama dengan 10 tolak 3. So 3 tolak 3 berapa? Sifar kan? Dia akan jadi X sama dengan 10 tolak 3, iaitu 7. Ini kaedah kesamaan. Ataupun selalunya kita akan ajar X tambah 3 sama dengan 10. Jadi awak nak X sahaja, apa akan berlaku pada tambah 3 kalau kita bawa ke sebelah kanan? Operasi akan bertukar. Dia akan jadi tolak 3. Maka terus sahaja straightforward kita akan dapat X sama dengan 10 tolak 3 sebab dah dibawa ke sana. Jadi X kita akan dapat 7. Okey, jalan yang samalah. Ada masalah dua-dua diterima. Sebab kaedah yang kedua ni merupakan kesamaan. Kalau awak buat alternatif ini pun saya terima ya. Alternatif. Okey, kita lihat kepada contoh yang kedua. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, di sini kita ada 3X tolak 5 sama dengan 7. Kita nak X kan? Bila kita nak X, kita nak 3X tu. Jadi apa yang kita tak nak, kita tidak mahu tolak 5. Bila kita tak mahu tolak 5, macam mana jadikan dia sifar? Kita kena tambah 5 untuk kedua-dua belah persamaan. Okey. Jadi dia akan menjadi di sini 3X tolak 5 tambah 5 sama dengan 7 tambah 5. So, tolak 5 tambah 5 dah jadi sifar. Awak akan dapat 3X sama dengan 12. Jadi awak nak X sahaja. Saya dah pernah ajar. Kalau belah kiri darab, pergi ke belah kanan jadi bahagi. Jadi kita akan dapat 12 bahagi dengan 3. Jadi jawapannya ialah 4. Okey? Boleh ya? Sebenarnya ni saya jadikan dia cara ringkas. Sebenarnya kalau cara kesamaan, dia akan dapat 3X sama dengan 12. Kita nak hilangkan 3 pada X sebab kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. Kita akan bahagi kedua-dua persamaan dengan 3. Ini cara sebenar dia lah. Okey, jadi 3 dengan 3
kita pemudahkan, potong, maka kita akan dapat terus jawapan dia. X sama dengan 12 bagi 3, 4. Okey, ni semua kaedah-kaedah alternatif bagi kaedah kesamaan, equality. Okey. Yang ketiga, pematah balikan. Apa maksud pematah balikan ataupun backtracking ni? Pematah balik, operasi kita akan terbalik lah. Maksudnya kalau operasi tambah jadi tolak, darab jadi bahagi. Okey, nama pun pematah balikan. Jadi kita bergerak daripada belakang. Soalan ni kita gerak daripada 10, kemudian kita gerak ke 3, kemudian kita gerak, kita akan dapat X. Jadi kita lihat dulu operasi yang terlibat. Apa operasi yang terlibat? Tambah. Jadi bila kita nak buat pematah balikan 10 daripada belakang nak pergi ke 3, kita akan buat tolak. Senang saja di sini. Kita akan dapat 10 tolak 3 sama dengan X. 10 tolak 3 sama dengan X. Kita gerak daripada belakang. Kalau operasi tambah akan jadi tolak 3 sama dengan X. So kita nak. Jadi 10 tolak 3 dapat 7 sama dengan X. Jadikan X sebagai perkara rumus, dia mesti berada di sebelah kiri. So X sama dengan 7. Itu sahaja. Okey. Kita lihat kaedah yang kedua, contoh yang kedua. Okey, yang ini kita ada 3. 3X bermaksud 3 darab dengan X. Tolak 5 sama dengan 7. Jadi kita bergerak daripada belakang 7. Asal tolak 5, jadi operasi dia akan jadi tambah 5. Lepas tu kita akan dapat di sini darab tapi kita nak X, kita tak nak X tak nak 3. Jadi darab dia akan jadi bahagi dengan 3 ya. So operasi dia mula-mula kita akan buat 7, kita gerak ni 7 tolak 5, dia akan jadi tambah 5. Jadi kita dapat berapa sini? 12. Lepas tu 12 kita buat apa? Darab kita jadi bahagi. Bahagi dengan 3, kita akan dapat X lah. Jadi 4 sama dengan X. Jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi X sama dengan 4. Okey. Okey, jadi sekian saja. Jika awak ada masalah, awak boleh bertanya lah.